Dan tuan guru saya, masa kami di Ma'had Tahfidh, ada seorang guru, saya sebutlah, tuan-tuan, Syekh Qadri. Kenal ya Syekh Qadri yang apa, Iqdar, pengetua Iqdar ni. Tak apalah, walaupun rakam mana saya sebut nama dia. Ni penghargaan kita pada tok guru kita. Dan kita apa ni tengok dia punya akhlak dia macam mana dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Syekh Qadri ni, dia bawa kereta, dalam kereta tu mengulang Al-Quran. الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia, alhamdulillah malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan duduknya kita dalam majlis ilmu mudah-mudahan menambahkan lagi manfaat ke atas kita. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah, terjemah kepada Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah, terjemah oleh Tok Jum Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Manakala kitab Risalah Al-Mu'awanah adalah yang dikarang oleh Al-Imam
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi berada pada bab berkenaan dengan ikhlas. Dan kita masih lagi bincang berkenaan dengan niat itu sendiri. Maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, ketahuilah olehmu bahawasanya ditasawurkan berhimpun pada amal. Yang ni kita dah baca, cumanya kita buat ulangan sikit supaya kita faham dan cerita yang seterusnya. Bahwasanya ditasawurkan berhimpun pada amal yang oleh beberapa niat. Tuan-tuan, kita dah terang sebelum ni, dalam satu amalan bila mana berbilang-bilang niat. Maknanya satu orang dia nak baca Al-Quran misalnya. Baca Al-Quran satu niat. Kemudian dia berniat untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Tadabbur maknanya dia nak hayati makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, kerana dia nak bongkar ataupun nak menghuraikan semua ilmu-ilmu yang berada di dalam Al-Quran. Yang tu niat dia yang ketiga. Maknanya macam tu, berhimpun di dalam satu amalan beberapa niat. Yang banyak dia kata. Dan ada bagi yang beramal, bagi tiap-tiap niat itu pahala yang sempurna. Dan tuan, maknanya niat-niat yang kita niatkan tadi, pertama adalah membaca Al-Quran, yang tu dapat pahala. Yang kedua, kerana nak mentadabburkan ayat Allah, yang tu pahala lain. Kemudian dia nak menghuraikan ilmu-ilmu yang berada di dalam Al-Quran, yang ni adalah pahala yang lain. Dan kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap niat adalah pahala yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala dia tak zalim dengan hamba-hamba dia. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesusahan kepada manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut kesusahan yang diberikan oleh dia la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka, yakni manusia, boleh kembali kepada Allah. Dan tuan, manusia ni dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Dia tak boleh lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kena sedar segala perkara hendaklah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kita pernah terang dekat sini. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, bila mai ujian kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam, maka Nabi Ayyub pertama sekali sabar. Dan tuan, sabar ni adalah orang yang senantiasa kembali pada Allah. Kerana dia tahu dan dia faham semua yang berlaku ini adalah kerana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada yang baik ataupun yang buruk.
Tuan-tuan, yang buruk ni dia di dalam kehendak Allah tetapi belum tentu Allah Ta'ala redha. Yang tu kita kena faham. Tuan-tuan, yang baik mai daripada Allah, yang buruk pun dia mai daripada Allah. Yang baik ni Allah Ta'ala redha. Manakala yang buruk dia di dalam kehendak Allah tetapi dia tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu di dalam wirid yang kita baca tiap-tiap kali lepas sembahyang, tuan-tuan, apa yang kita baca, wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Allah boleh menghina sesiapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan, kalau dia nak hina, dia nak rendahkan kedudukan satu orang, dia boleh berkehendak. Dan kalaulah dia nak memuliakan seseorang, dia boleh memuliakan kalau dia nak. Tuan-tuan, Fir'aun ni adalah orang yang zalim. Fir'aun adalah orang yang derhaka kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada dia kerajaan yang besar. Allah beri kepada Fir'aun pengikut-pengikut yang ramai. Tuan-tuan, ni maksud Allah Ta'ala. Wa tu'izzu man tasha. Dia boleh memuliakan siapa-siapa yang dia tasha, yang dia kehendaki. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala redha ataupun tidak, Allahu a'lam. Yang tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah berkehendak. Tapi nak redha, Allah redha kepada benda baik. Manakala benda yang bertentangan dengan perintah dia, yang ni tak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian Nabi Allah Ayub AS yang pertama sekali dia sabar. Tuan-tuan, sabar ni tanda orang ni dia balik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang kedua, Nabi Ayub AS dia melakukan usaha ikhtiar. Tuan-tuan, dia buat usaha ikhtiar ni juga adalah kerana dia menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kat dia. Kita ada akal, kita gunakan akal. Kita ada tulang pak kerat, maka kita cari khazanah-khazanah yang diberikan oleh Allah dengan kederat yang Tuhan beri ni. Tuan-tuan, yang terakhir, Nabi Allah Ayub AS, dia memperbanyakkan zikrullah, iaitulah membasahkan lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka manusia ni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma satu, iaitulah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, yang beramal bagi tiap-tiap niat itu pahala sempurna. Maka setiap niat yang ada pada satu amalan ni, semuanya diberikan pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia tak zalim kepada hamba-hamba dia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkehendakkan kebaikan untuk hamba-hamba dia. Tuan-tuan, sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, maka nescaya aku akan kabulkan, kata Allah. Tuan-tuan, tapi ada tak doa-doa kita yang Allah tak makbul? Tuan-tuan, kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala A, tiba-tiba dapat B. Kita minta B, Allah bagi A. Kadang-kadang kita minta A pun tak dapat, B pun tak dapat. Tuan-tuan, senang cerita, kita punya doa kita tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sebut, Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, nescaya aku akan kabulkan, kata Allah. Tuan-tuan, ulama menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa berkehendakkan kebaikan untuk hamba-hamba dia, dia akan memakbulkan doa seseorang hamba dia
mengikut apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tahu perkara tersebut adalah baik untuk dia. Tuan-tuan, kita minta kaya dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kaya ni dia tak elok untuk kita, dia elok untuk orang lain. Tuan-tuan, kita tengok sebagaimana Qarun. Tuan-tuan, Qarun ni semua orang tahu cerita Qarun. Tuan-tuan, Qarun ni asai-asai dia adalah orang yang miskin. Miskin sungguh. Dia hidup pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, masa dia miskin, hari-hari sembahyang. Masa dia miskin, dia tak sombong dengan orang. Masa dia miskin, hari-hari berdoa dengan Allah. Masa dia miskin, dia tak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, satu hari kerana dengan kesusahan kehidupan, akhirnya dia mengadu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Wahai Musa, aku ni hidup kesempitan, teruk, miskin ni. Tolonglah doa dengan Allah Ta'ala supaya aku dilepaskan daripada kesusahan ini. Tuan-tuan, Nabi Musa AS berdoa dengan Allah. Ya Allah, berikanlah kesenangan untuk saudaraku Qarun ini. Tuan-tuan, tapi bila mana Qarun, dia dah kaya, diberikan kekayaan oleh Allah. Dia boleh adun emas sendiri. Tuan-tuan, ni kehaibatan yang Allah beri kepada Qarun. Dia boleh adun emas tu sendiri. Dia boleh buat apa juga barang yang berasaskan kepada emas. Tuan-tuan, akhirnya perniagaan makin maju. Akhirnya lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mai orang-orang nak mengutip zakat, masa tu Qarun dia kata apa? Dia kata, hak ni usaha aku sendiri. Yang ni adalah kepandaian aku sendiri. Tak ada siapa pun tolong dalam perusahaan ni. Semua ni atas usaha aku sendiri. Kepandaian aku sendiri. Tuan-tuan, apa yang kita tahu, Qarun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekali dengan harta-harta dia. Tuan-tuan, dia mati kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kehidupan Qarun masa dia kaya dengan dia miskin. Tuan-tuan, lebih elok lagi kehidupan dia pada dia miskin. Pasal apa? Makan dia pun ala qadar. Kemudian dia tak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mungkin kalau dia terus bersabar, mungkin Allah Ta'ala balas kesabaran dia dengan benda yang jauh lebih baik daripada apa yang dia fikir. Tuan-tuan, tapi sayang, dia mati tenggelam sekali dengan harta dia. Mati pula dalam keadaan kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kata ulama, Allah memustajabkan doa seseorang adalah mengikut pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana Allah Ta'ala senantiasa nakkan kebaikan untuk hamba-hamba dia. Tuan-tuan, sebab itu disebutkan dalam kitab Ad-Durarun Nafis. Tuan-tuan, kitab Durarun Nafis ni kalau kita nak baca, nak kena ada guide. Dia mesti nak kena ada orang kata yang tukang pandu nak baca kitab Durarun Nafis. Kenapa? Dalam kitab Durarun Nafis cerita dia la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya, tak ada kekuatan melainkan daya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dalam kitab Durarun Nafis dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana dia memberikan takdirnya kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, tak kira lah takdir itu baik ke, takdir itu buruk ke. Tuan-tuan, kita kena yakin dan percaya bahawa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian Allah Ta'ala senantiasa nakkan kebaikan untuk hamba-hamba dia. Maka kata Imam Al-Haddad,
maka setiap niat yang dia niatkan itu mendapatkan pahala sempurna. Misalnya, daripada taat bahawa niat ia dengan membaca Al-Quran kerana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang pertama kerana munajat pada Allah. Maka bahawasanya yang membaca ia munajat akan Tuhannya dan niat mengeluarkan ilmu daripadanya, maka bahawasanya sekalian ilmu dan niat ia akan manfaat bagi yang menuntut dengar dan yang mendengar, dia kata. Tuan-tuan, maknanya apa? Semua sekali niat-niat yang dia niatkan pada satu amalan ni, semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, qiyas olehmu kepada lain daripada demikian itu, daripada segala niat yang saleh dan juga yang elok, dia kata. Tuan-tuan, kita kena senantiasa mempunyai hati yang baik. Tuan-tuan, setiap masa kita nak kena ada niat-niat yang baik. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, al-jaza'u yattabi'un niyyah. Tuan-tuan, ni adalah amalan yang paling senang untuk kita buat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ni, dia memudahkan urusan hamba-hamba dia nak menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walaupun syurga ni, kata Nabi SAW, syurga dia dipagari dengan perkara-perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu. Tuan-tuan, maknanya orang yang nak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dia mesti kena berlawan dengan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, susah tak kita nak berlawan dengan hawa nafsu ni? Susah tak? No. Kenapa? Kerana dia merupakan dorongan daripada dalam. Dia adalah benda yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Tuan-tuan, sebagai contoh, subuh lah ni pukul 5.48. Tuan-tuan, lah ni subuh. Tuan-tuan, 5.48 ni cuaca pula lah ni hujan malam. No, malam hujan. Kadang-kadang sebelum subuh 5.30 tu hujan. Tuan-tuan, tengah-tengah orang apa ni sunyi pada masa tu, kena pula masa tu tengah sejuk, hujan pula lagi. Tuan-tuan, masa tu sedap kita mangkit untuk solat ke, ataupun kita terus tidur ke. Tuan-tuan, disebut di dalam kitab Yaqutun Nafis yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan solat fardu subuh itu 2 rakaat adalah kerana pada masa tu setiap hamba masih lagi rasa mengantuk, kita masih lagi berasa penat pada masa tu. Kerana tu solat fardu subuh dijadikan oleh Allah hanya 2 rakaat sahaja. Tuan-tuan, masa tu elok kita tidur. Masa tu elok kalau kita duduk dalam selimut lagi masa tu. Tuan-tuan, tapi kerana nak mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, kerana nak mendapatkan redha daripada Allah, mangkit jugalah walaupun ngantuk-ngantuk. Tuan-tuan, mangkit jugalah yang walaupun tengah penat pada masa tu. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, syurga dia dipagari dengan benda-benda yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Tuan-tuan, maka nak mujahadah atas nafsu ni payah. Kerana tu kata Nabi SAW, az-zambu, kata Nabi, yang kata dosa ni, al-finah ba'dal finah. Dia akan berulang daripada satu masa kepada masa yang lain. Ini dosa.
Tuan-tuan, manusia ni hari ni dia taubat dengan Allah Ta'ala. Taubatlah dengan Tuhan. Tuan-tuan, nanti esok dia buat pula taubat lagi. Tuan-tuan, pernah satu masa ditanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Wahai Ali, nak tanya dengan kamu, wahai Ali. Macam mana orang yang buat dosa dengan Allah? Sayyidina Ali kata, tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ni tanya lagi, wahai Ali, kalaulah lepas daripada taubat dia buat lagi dosa dengan Allah. Sayyidina Ali kata, tubu ilallah. Taubat kepada Allah. Orang ni tanya lagi, wahai Ali, kalau buat lagi lagu mana? Tuan-tuan, kata Sayyidina Ali, tubu ilallah. Jawapan yang sama. Tuan-tuan, maka orang ni tanya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Wahai Ali, sampai bila kita nak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, sehinggalah kamu dapat menewaskan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, maknanya selagi mana nyawa di kandung badan, selama itulah kita berperang dengan syaitan yang senantiasa meniupkan kepada kita dorongan-dorongan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kata Nabi SAW, "Adz-dzambu alfina ba'dal fina." Yang kata dosa ni, lepas satu masa, dia akan berulang pula kepada satu masa yang lain. Tuan-tuan, itulah hakikat manusia ni. Kerana tu, jalan-jalan kebaikan banyak dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jalan ke syurga Allah ni mujahadah. Jalan nak pergi ke syurga Allah ni berlawan dengan hawa nafsu. Tuan-tuan, hawa nafsu ni, Masya Allah, tabarakallah, disebut oleh Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah ta'ala. Imam Baijuri kata apa? Nafsu masa dia dijadikan oleh Allah, dia direndam dalam api neraka yang paling bawah. Tuan-tuan, api neraka paling bawah. Nah, neraka bagi umat Nabi SAW yang paling atas. Satu hari Jibril alaihi salam jumpa dengan Nabi SAW. Maka Jibril menceritakan kepada Rasulullah berkenaan dengan dahsyatnya api neraka ni. Tuan-tuan, akhirnya Jibril ni dia tak gamak nak cerita. Tingkat yang paling atas sekali adalah neraka yang akan dihuni daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril cerita satu-satu. Hei Muhammad, yang paling bawah sekali orang kafir, orang munafik ni bawah sekali. Tingkat atas dia siapa? Tingkat atas dia siapa? Tingkat atas dia siapa? Sehinggalah tingkat yang paling akhir, yang ni aku tak mau cerita dengan engkau, hai Muhammad. Dan tuan, Nabi SAW desak kepada Jibril. Hei Jibril, ceritalah siapa dia yang duduk yang paling atas sekali. Dan tuan, kata Jibril AS, dekat situ umat kamu yang berdosa kepada Allah. Dan tuan, maknanya neraka kita ni yang paling atas, yang paling akhir sekali. Boleh kita kata mungkinlah tingkat tu yang tak panas pun. Tuan-tuan, dia yang paling akhirat, dia bukan yang paling bawah. Kalau yang paling bawah ni orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan juga segala berhala yang menjadi sesembahan mereka. Tuan-tuan, dibakar kat dalam tu yang paling bawah. Nafsu dibakar pada neraka yang paling bawah. Tuan-tuan, dia dah direndam dalam neraka tu 1000 tahun. Tuan-tuan, bila diangkat apa ni nafsu tu, Allah Ta'ala kata, taatlah kepada aku. Lalu nafsu kata apa? Nafsu kata, engkau, aku adalah aku. Tuan-tuan, rendam lagi 1000 tahun. Tuan-tuan, rendam 1000 tahun, apa ni, angkat balik semula. Allah Ta'ala kata,
taat kepada aku. Lalu nafsu kata, engkau, aku adalah aku. Tuan-tuan nak tunjuk kata nafsu ni dia apa ni? Dia tak mau nak taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu ni dia degil. Tuan-tuan, nafsu tak mau taat dengan Allah. Tuan-tuan, nafsu ni lah diberikan kepada manusia. Nafsu ni lah yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan-jalan kebaikan yang banyak. Sebab itu kata ulama, jalan nak menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun jalannya mujahadah berlawan dengan hawa nafsu, berat. Berlawan dengan hawa nafsu ni berat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa arda, nak melakukan kebaikan mudah, tetapi nak meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah yang ni ada sedikit berat. Dan memang payah kan? Kita nak tinggal benda-benda hak yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berat sangat-sangat. Tapi siapa yang boleh buat? Tuan-tuan, dia boleh mujahadah atas hawa nafsu dia. Dialah orang yang banyak beribadat kepada Allah. Satu hari ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, ya Aisyah, apakah dia amalan yang bila kami lakukan kami dapat bersaing dengan orang-orang yang banyak beramal kepada Allah? Tuan-tuan, kita nak lawan tok-tok guru kita tak mampu. Tak boleh, tak mampu. No. Ada yang tok guru kita ni baca Quran sehari 5 juzuk. Ada yang tok guru kita ni selawat satu hari sampai 10,000. Tuan-tuan, guru saya masa kami di Ma'had Tahfidz, nah, ada seorang guru saya sebutlah, tuan-tuan, Syekh Qadri. Kenal ya Syekh Qadri yang apa, Iqdar, pengetua Iqdar ni. Tak apalah, walaupun rakam mana saya sebut nama dia. Ni penghargaan kita pada tok guru kita. Dan kita apa ni tengok dia punya akhlak dia macam mana dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Syekh Qadri ni, no, dia bawa kereta, dalam kereta tu mengulang Al-Quran. Dalam kereta mengulang Quran. Kadang-kadang habis juzuk. Ni daripada rumah nak pi apa ni, nak pi Iqdar ni. Dulu bukan nama Iqdar lah. Dulu bawah Insaniah dulu. Nama dia Kuliah Al-Quran dan Al-Qiraat dulu ni. No? Sekarang ni dah nama Iqdar. Institut Al-Quran Negeri Kedah itu baru. Kami zaman lama dulu. Masa tu Kuliah Al-Quran baru sahaja dibuka. Saya pun baru balik Mesir masa tu. Tuan-tuan, untuk guru kita ni dalam kereta kerja dia mengulang Al-Quran. Sambil berjalan ni nak pi kelas. Sambil berjalan nak pi kelas. Tuan-tuan, mengulang Al-Quran. Dekat pejabat dia, kita masuk bilik dia, tengah mengulang Al-Quran. Tuan-tuan, punya ingat dia dengan Al-Quran ni, kalau dia tasmik kami, tiap-tiap hari kena tasmik, tuan-tuan, dekat tahfiz. Satu hari, satu robok, nak kena tasmik. Kan korang-korang 2 muka setengah kena tasmik. Tuan-tuan, Masya Allah, Syekh Qadri ni kalau dia tasmik dekat kami, dia tak perlu pun nak buka Quran, dia dengar. Kat mana salah dia akan tengok. Dekatnya dia dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, sebab tu saya pernah cerita dengan guru kami juga masa di tahfiz dulu. Saya lah cakap dengan dia, Ustaz, dulu kami masa di tahfiz Quran ingat sangat. Tapi bila dah keluar, dah sibuk dah ni, hari-hari tu kuliah sana, kuliah sini. Program sana, program sini. Kita pun tanggungjawab besar. Tuan-tuan, saya cakap dengan dia, Quran dah tak macam dulu dah, Ustaz. Betul tuan-tuan. Quran ni dia bukannya boleh tinggal 3 hari je. Dia tak boleh tinggal lebih daripada 3 hari. Sekurang-kurang ni yang paling lekeh. Ni paling lekeh. Bagi orang yang hafal Al-Quranul Karim, paling lekeh. Satu hari dia mesti buat pengulangan 5 juzuk. Paling lekeh. No, paling lekeh tu. Kalau tak boleh buat hak tu, jawapan dia Quran
dia tak ada dalam dada, dia ada kat mushaf. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, jadi kita nak tandingi orang-orang yang banyak beramai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mampu kita. Tuan-tuan, kakak mampu ke? Dalam kereta nak pergi tempat kerja mengulang Al-Quran. Sambil berjalan nak pergi pejabat mengulang Al-Quran. Duduk dekat dalam pejabat mengulang Al-Quran. Tuan-tuan, agak-agak boleh buat. Saya tak mampu. Tuan-tuan. Tapi satu hari ditanya kepada Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan, sebab tu kata, jalan kebaikan menuju syurga Allah banyak. Cuma, jangan kita pi ikut kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Tuan-tuan, maka ditanya pada Aisyah, wahai Aisyah, ada tak amalan yang kalau kami buat menyamai dengan orang yang banyak beramai dengan Allah? Tuan-tuan, apa jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha? Ittaqil maharim. Tinggalkan, jauhkan diri kamu daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, jauhkan diri kita daripada benda yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, ada hati nak dengki dekat orang, istighfar. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, dia duk berasa hati tu rasa nak takabur. Tuan-tuan, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, dia duk berasa dia nak buat maksiat. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, kalau kita boleh buat macam tu, maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia adalah orang yang boleh menyaingi orang-orang yang banyak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maka demikian jalan-jalan kebaikan itu banyak. Kerana tu niat kita mesti kena senantiasa baik. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jaza'u yattabi'un niyah. Pembalasan kepada seseorang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengikut pada niatnya yang terakhir. Masya Allah. Tuan-tuan, siapa-siapa yang boleh mati, dia bawa niat yang baik. Tuan-tuan, dia bawa niat yang baik. Contohnya, dia kata, aku insya-Allah, kalau sempadan negara ni dah buka, dah boleh pergi umrah, aku nak pergi. Tuan-tuan, dia dah buat dah urusan, dia dah buat dah segala kelengkapan, tinggal nak bayar duit saja lagi. No? Tinggal nak masuk kursus saja lagi. Dia dah buat semua dah. Tuan-tuan, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jaza'u yattabi'un niyah. Pembalasan Allah adalah mengikut apa yang dia niatkan pada waktu akhir-akhir umur dia. Tuan-tuan, tapi nak boleh apa ni niat yang baik pada akhir-akhir umur ni, dia tak boleh rancang. Tuan-tuan, dia tak boleh rancang. Pasal apa? Yang pertama, kita tak tahu bila kita akan dimatikan oleh Allah. Tu yang pertama sekali. Tuan-tuan, yang kedua, orang yang boleh berniat dengan perkara baik di akhir umur dia adalah orang yang senantiasa dengan hati dia, dengan niat-niat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dia nak buat benda tu, dia nak buat benda ni. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW tunjuk kat kita. Ketika mana kita berada pada hari Ashura, tuan-tuan, kita disunatkan untuk berpuasa. Bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi ni 10 hari bulan Muharram Ashura, mereka berpuasa. Maka Nabi tanya dengan mereka ni, pasal apa kamu berpuasa? Kerana pada 10 hari bulan ni, iaitu hari Ashura, hari diselamatkan Nabi Allah Musa AS. Tuan-tuan, lalu Nabi kata apa? Kalau macam tu kami lebih berhak untuk berpuasa. Kerana Nabi Allah Musa AS ni adalah yang kami yakin dan i'tiqad kami
Dia adalah Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Tuhan kami, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lalu Nabi kata, kalaulah tahun depan nanti aku masih lagi diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan berpuasa bukan setakat 10 hari bulan. Kita akan berpuasa bermula daripada Tasu'a, iaitulah hari yang ke-9 dan juga hari yang ke-10. Dan tuan, tapi Nabi SAW tak dan nak melaksanakan niat tersebut. Tapi pengajaran yang boleh kita ambil dekat sini, berniatlah dengan niat-niat yang baik selalu. Kenapa? Kalaulah tuan-tuan ditakdirkan kita mati, kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-jaza'u yattabi'un niyah, maka balasan Allah mengikut niatnya yang terakhir. Tuan-tuan, kalau niat yang terakhir nak mendekatkan diri pada Allah, dia dibalas baik oleh Allah. Itulah yang dia akan dapat nanti sampai dia berjumpa dengan Allah. Tapi kalau mempunyai niat-niat yang tak baik, wal'iyazubillah, dia berlaku sebaliknya, sampai kita jumpa dengan Allah pun, kita akan mendapatkan benda yang tidak baik dan menyusahkan kita nanti pada hari akhirat. Jadi demikian pada malam ni, Imamul Haddad rahimahullah ta'ala kata apa? Semua niat-niat yang baik itu, maka kata Imamul Haddad, kamu dalam satu amalan biar perbanyakkan niat tu. Supaya apa? Semua tu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak baik datang daripada kejahilan diri sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.